Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malaysia sekali lagi digemparkan dengan pendedahan identiti sebenar anak bekas Perdana Menteri yang telah pun diberkas gara-gara kes dadah. Saudara-saudara sekalian, saya akan bentangkan kepada anda semua, saya akan dedahkan kepada anda semua siapa identiti anak Perdana Menteri yang telah pun ditangkap, anak bekas Perdana Menteri yang telah ditangkap gara-gara memiliki dadah di dalam kereta. Saudara-saudara sekalian, Malaysia sekali lagi digegarkan, bukan kerana ucapan politik, bukan kerana sidang parlimen, tetapi kerana satu berita yang menggentarkan nadi rakyat. Bayangkan anak kepada seorang bekas Perdana Menteri telah ditahan polis. Ya, anda tidak salah dengar. Anak seorang bekas Perdana Menteri Malaysia. Identitinya saya akan rahsiakan sehingga akhir ulasan ini. Tetapi persoalannya, mengapa polis begitu serius? Dan apakah kesan berita itu kepada politik serta maruah negara? Pada malam Sabtu 23 Ogos tahun 2025, di Lebuh Raya Sprint, lampu neon bersinar. Kereta dipandu secara mencurigakan. Polis menghentikan kereta itu. Pemeriksaan rapi telah dilakukan. Penemuan mengejutkan ialah sebungkus kecil heroin bersama alat penggunaan dadah. Suasananya seakan adegan drama, tetapi inilah realiti. Soalan besar mula muncul. Apakah ini sekadar kesalahan peribadi atau ada tangan gelap di balik semua ini? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar "Kami benci penagih dadah". Saya kongsikan dulu kepada anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, apabila imun badan kita bertindak seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita lah yang menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini. Untuk mendapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Saudara, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, dan juga halal. Mungkin ini ialah jalan yang Tuhan tunjuk kepada anda untuk sehat daripada penyakit anda. Cepat dapatkannya, jangan tangguh-tangguh lagi. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya ialah ini adalah satu misteri besar yang ramai nak tahu sebenarnya siapa dalang di sebaliknya. Polis pun sudah sahkan suspek, ialah seorang anak bekas Perdana Menteri. Nama dan wajahnya belum lagi didedahkan, namun sudah mula dapat diteka ini anak kepada bekas Perdana Menteri siapa. Netizen mula mengorek. Menurut maklumat yang diterima, ia adalah seorang lelaki yang berusia 20-an. Jadi mudah dicari siapa bekas Perdana Menteri yang mempunyai anak berusia 20-an. Siapa anak bekas Perdana Menteri ini? Media sosial jadi gelanggang penuh spekulasi, tetapi tiada jawapan rasmi. Misteri identiti ini menambahkan lagi ketegangan. Bagai novel politik, rakyat hanya diberi cebisan fakta, selebihnya hanya bayang-bayang. Rekod polis telah dedahkan. Suspek ini bukan kali pertama ditahan. 2 rekod jenayah lampau, kedua-duanya berkaitan dengan kes dadah. Kini, dia telah ditahan di IPD Petaling Jaya untuk siasatan lanjut. Adakah ini petanda bahawa kisah gelap sudah lama menghantui keluarga ini? Atau apakah sistem kita terlalu longgar sehingga membiarkan kesalahan berulang? Saudara, dari segi kesan sosial dan politik, anak seorang bekas Perdana Menteri terlibat isu dadah. Ini bukan cerita pribadi. Ini bukan sekedar cerita pribadi ataupun sekadar rasuah biasa, tapi ini membabitkan dadah yang bukan calang-calang.
Rakyat mula mempersoal imej pemimpin negara kita. Jika rumah tangga sendiri tidak mampu dikawal, bagaimana mahu mengawal negara? Pihak lawan politik mungkin akan menggunakan isu ini sebagai peluru serangan. Parti pembangkang pula mungkin cuba menjauhkan diri daripada beban ini. Yang pasti, nama baik seorang bekas Perdana Menteri ini terpalit, walaupun beliau sendiri mungkin tidak terlibat langsung. Saudara, apa pula reaksi netizen tentang isu ini? Netizen mula menimbulkan pelbagai reaksi, antaranya di media sosial penuh dengan sindiran, meme, dan kecaman. Ada juga yang simpati, itu masalah anak, bukan ayah, kata mereka. Ada juga yang marah, inilah akibat budaya mewah anak-anak elit politik, kata mereka. Dan ada juga yang menuduh, mungkin ada konspirasi untuk memalukan keluarga bekas Perdana Menteri tersebut. Dalam dunia politik Malaysia, kita tahu bahwa kadang-kadang kebenaran kabur. Fakta bercampur dengan persepsi, realiti bertemu dengan fitnah. Undang-undang dan kerahasiaan jika bawah umur identiti biasanya dilindungi akta kanak-kanak. Tetapi laporan telah menyatakan bahwa suspek adalah awal 20-an. Jadi mengapa masih dirahsiakan? Adakah demi menjaga nama keluarga atau kerana faktor undang-undang yang belum jelas? Sebagai penutup kepada ulasan yang hebat ini, akhirnya kita bertanya, apakah kisah ini hanya episod kecil atau ia akan menjadi gelombang besar yang menggoncang politik Malaysia? Identiti masih misteri, tetapi bayangan kesan dan implikasi sudah mula terasa. Malaysia tunggulah bab seterusnya, kerana cerita ini belum berakhir. Saudara-saudara sekalian, siapakah anak bekas Perdana Menteri yang ditangkap ini? Misteri identitinya, dan adakah ia sudah mula dihidu oleh netizen? Secara pribadi saya dapat melihat dan saya sudah dapat meneka sebenarnya siapakah bekas Perdana Menteri itu. Tapi sehinggalah ada pengesahan daripada pihak polis, pihak peguam atau sebagainya, barulah kita berani nak menuduh ataupun menyatakan. Jangan-jangan nanti kalau tidak tepat, kita takut pula jatuh fitnah. Jadi saudara-saudara sekalian, Anda boleh tolong tulis dalam ruangan komen, agak-agaknya siapakah gerangannya bekas Perdana Menteri Malaysia yang mempunyai anak ini. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.